Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan kawan saya. Sebelum tu nama saya Ahmad Rahman binti Kamarudin. Nama saya Muhammad Iqbal Roslan. Okey, hari ini kami ingin menerangkan sedikit tentang pengenalan kepada ekonomi Islam. Bagaimana yang tertulis di belakang dan di awal video. Okey, pertama sekali pengenalan kepada ekonomi Islam. Seterusnya latar belakang sistem perekonomian Islam. Seterusnya kedudukan dan persoalan ekonomi dalam konteks Islam. Empat aspek utama dalam ekonomi Islam. 5 tahap perkembangan kajian ekonomi Islam, Iaitu tokoh-tokoh Islam yang keberapa perbezaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, dan yang terakhir kesimpulan. Okey, sebelum kita masuk ke video, itu bang, are you ready? Jadi Okey. Kita start Iaitu pengenalan. Ekonomi Islam ialah salah satu sistem ekonomi yang berbeza daripada sistem ekonomi kapitalis. Untuk pengetahuan, kapitalis yang dimaksud di sini ialah ekonomi barat. Okey, yang kedua, ekonomi Islam berarti semua urusan perekonomian adalah berdasarkan syariah dan berbasiskan tauhid. Berbasiskan tauhid maksud di sini ialah akidah. Okey, yang seterusnya, ekonomi Islam berusaha untuk menentukan dan mengimbangi jasmani dan rohani umat Islam. Yang seterusnya, latar belakang sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi Islam telah bermula sejak zaman Nabi Yusuf AS, yang mana beliau berperanan sebagai pengurus ekonomi pada zaman Kerajaan Mesir. Nabi Allah AS disanjung sebagai penasihat iktisad atau ekonomi menurut Nas Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf AS menafsirkan mimpi pembesar negeri Mesir, menegaskan pengetahuannya tentang implikasi daripada pengertian lafaz iktisad itu sebagaimana beliau sendiri menyifatkan dirinya, iaitu terdapat dalam surah Yusuf ayat ke-55. Maksudnya, jikalau aku meneruskan pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir, sesungguhnya aku sedia mengajarnya dengan sebaik-baiknya bagi mengetahui lagi mentadbir. Apa yang saya boleh simpulkan sini iaitu, sebelum Nabi Yusuf dilantik menjadi pembesar, dia ditugaskan untuk menafsir mimpi pembesar Mesir pada ketika itu. Dan beliau berkata berdasarkan surah Yusuf ayat ke-55 tadi, dan selepas peristiwa itu maka beliau dilantik sebagai pengurus ekonomi pada kerajaan Mesir ketika itu. Okey. Kedudukan dan persoalan ekonomi dalam konteks Islam. Islam amat menekankan umatnya berusaha dalam aktiviti perekonomian mereka dengan bersungguh-sungguh supaya dia dapat membantu kita dalam memenuhi keperluan lain. Ilmu ekonomi juga adalah salah satu cabang ilmu daripada keseluruhan ilmu Islam yang luas. Islam sebagai a way of life, pepatah bahasa Inggeris, yang merangkumi persoalan akidah dan segala peraturan sistem hidup yang lengkap dalam kehidupan manusia. Yang seterusnya, aspek utama dalam ekonomi Islam. Yang ini antara bab yang penting. Yang pertama, aspek tetap, iaitu harta milik mutlak Allah, iaitu meletakkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak
mutlak ke atas sesuatu kerana Allah ialah pencipta dan penguasa ke atas segala makhluk ciptaannya. Sebagaimana firman-Nya iaitu dalam surah Baqarah ayat ke-22. Manusia hanya sebagai pemilik sementara atau pemegang amanah terhadap kekayaan yang dimiliki dibenar untuk menikmati dan membangunkannya untuk tujuan kebaikan seperti memenuhi keperluan pribadi dan keperluan. Yang kedua, dasar jaminan keperluan asas, iaitu terdapat dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-24 hingga ke-25. Dan yang ketiga, dasar keseimbangan dalam masyarakat, iaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasy ayat ke-7. Maksudnya supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya di antara kaum sahaja. Bahagian yang tetap ialah asas pemikiran ekonomi yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan asas ini mesti diterima dan diamalkan oleh umat Islam pada setiap saat dan tempat. Maksud saya setiap masa dan tempat. Maksudnya di sini berdasarkan ayat bahagian yang tetap sehingga dan tempat ni. Kalau berdasarkan ayat Al-Hasy ayat ke-7 ni, supaya harta itu maknanya harta ekonomi itu tak semesti dimiliki oleh sebuah golongan sahaja. Maknanya harta ini macam kena bahagi ke pihak lain. Dan yang terakhir, aspek berubah. Yang pertama, pelaksanaan prinsip dan asas ekonomi. Yang kedua, perubahan perlu semasa pelaksanaan bagi penyesuaian dengan keadaan, suasana dan masa. Yang ketiga, memerlukan kepandaian dan kebijaksanaan kepemikiran manusia. Yang keempat, ada hak campur tangan kerajaan dalam ekonomi untuk mengawal hak individu untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir sekali, hak keperluan asas berdasarkan kepada keadaan, tempat dan masa. Contohnya dasar pendapatan minimum. Okey, yang selebihnya saya akan serahkan kepada rakan saya Muhammad Iqbal. Jadi sama ni apa? Okey, kita pergi kepada tahap perkembangan kajian ekonomi Islam. Tahap perkembangan ni ada 3 tahap, iaitu tahap pertama, tahap kesuburan, tahap kedua, tahap kemerosotan, dan tahap ketiga, tahap kebangkitan. Okey, kita pergi kepada tahap pertama dulu. Tahap pertama bermula pada zaman Rasulullah SAW, dan amalan ekonomi pada masa itu amat terhad dan tertumpu pada peternakan dan perniagaan sahaja. Ijtihad ulama Islam hanya tertumpu kepada penjelasan hukum, muamalat dan penyelesaian masalah ekonomi pada masa itu. Tahap kedua, tahap kemerosotan. Tahap kemerosotan mula terhalang apabila berlaku perpecahan di kalangan masyarakat dan negara Islam. Bermula pada abad ke-4 Hijrah, para pemerintah dan masyarakat awam terlibat dengan kegiatan fitnah-memfitnah, kegiatan fitnah-memfitnah. Era kemerosotan ini berpanjangan selama 6 abad lamanya. Ia bermula dari kehancuran kota Baghdad pada 22 Januari 1258 Masihi dan kejatuhan Empire Abbasiyah semasa pemerintahan Mustaqsim, serta berakhir dalam lingkungan pertengahan abad ke-19 Masihi. Era ini juga menyaksikan kemunculan Empire Osmaniyah yang ditubuhkan pada tahun 1259 Masihi oleh seorang pemimpin yang berbangsa Turki yang dikenali sebagai Osman, sehingga kejatuhannya ke tangan koloni Eropah. Okay.
Tahap ketiga, tahap kebangkitan semula. Era kebangkitan bermula pada tahun 1930 dengan berkembangnya pemikiran mengenai asas falsafah ekonomi Islam dan prinsip-prinsipnya. Dalam tempoh ini, perkembangan pemikiran ekonomi Islam adalah dalam bentuk pengumpulan fakta, khususnya hasil dari percubaan yang dilakukan untuk membuktikan ekonomi Islam adalah praktikal, seperti perubahan bank, percubaan berlandaskan Islam di Midgam, Mesir pada tahun 1963. Tokoh-tokoh Islam dalam teori ekonomi. Antara tokoh-tokoh Islam dalam teori ekonomi ialah Ibnu Khaldun. Beliau membincangkan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, outworking, kerjasama, kesederhanaan dan fairness. Dia juga menekankan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan, sesebuah negara akan hancur dan musnah. Antara tokoh lain ialah Ibnu Taymiyah. Dalam Al-Ghizbah fil Islam, beliau telah membahaskan tentang sistem pasaran, harga, penawaran, persaingan dalam pasaran, buruh dan upah. Ibnu Taymiyah juga menghasilkan bukunya yang bertajuk Al-Siyasah Al-Syariah fil Islam Al-Muraji'ah, yang merupakan sebuah buku undang-undang berkaitan dengan perkara awam dan persendirian termasuk hal-hal ekonomi. Dan perbezaan sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Dari segi kebebasan terhadap dari segi cara mendapatkan harta, Islam mendapatkan harta haruslah dengan jalan yang halal, bukan dengan melakukan amalan riba, penipuan, rasuah, eksploitasi dan cara-cara yang bertentangan dengan syarak. Menurut konvensional, harta merupakan hak milik persendirian secara mutlak, boleh digunakan secara bebas untuk mendapatkan keuntungan dan tiada kawalan dari sudut perundangan. Dari segi sistem percukaian, menurut Islam, sistem percukaian Islam disyariatkan. Pemilik harta dikenakan bayaran zakat mengikut kadar dan cukai-cukai yang lain untuk diagihkan kepada pihak-pihak yang berhak bagi mengurangkan jurang antara golongan berharta dan golongan tidak berharta. Menurut konvensional, pembayaran cukai tidak disyariatkan dan bertanggungjawab membayar cukai kepada pemerintah serta tanggungjawab lain, iaitu derma dan sumbangan berdasarkan budi bicara. Kesimpulan yang kita dapat, ekonomi Islam ialah sains sosial yang mengkaji keinginan yang tidak terhad untuk menggunakan sumber-sumber yang ada dengan menggunakan akal fikiran dan daya usaha yang terhad. Itu saja daripada saya. Daripada kami dua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian itu saja daripada kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Считать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливая лик, поцелуй на шее. Карты дамба, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стель на гая. Мог тебя взять, но ты не моя. Так ради